صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 13, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 13, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan di atas jumlahnya, kata Imam Ghazali rahimahullah, dan di atas jumlahnya, yakni secara ijmal, jumlah ni kesimpulan lah, khulasah dia, kesimpulan dia. Dan di atas jumlahnya, di atas secara ijmal, secara ringkas, secara kasar, kesimpulan lah kita kata, tiap-tiap barang yang tiada sentosa, yakni tiada selamat. Tiap-tiap barang yang tiada sentosa, yakni tiada selamat daripada binasa. Daripada binasa, yakni binasa pada i'tiqad, serta jahilnya. Jadi dalam Jawi itu serta jumlahnya, yakni serta jahilnya, bukan jumlahnya. Serta jahilnya, jahil tiap-tiap barang yang tiada sentosa itu. Maka menuntut akan dia akan barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jahilnya, fardu, ini wajib. Tiada harus bagimu, mana tiada harus bagimu, yakni haram atasmu. Tiada harus bagimu, ini haram atasmu, meninggal akan barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jahilnya. Maka inilah, wabillahi taufik. Dan di atas jumlahnya, ini secara ijman, secara ringkas, secara kasar, tiap-tiap barang yang tiada sentosa, tiap-tiap barang yang tiada sentosa, tiada selamat daripada binasa serta jahilnya, serta jahil akan barang tu. Tiada sentosa daripada binasa, tiada selamat akidah daripada binasa, daripada pegangan-pegangan yang terpesong. Maka menuntut akan dia akan barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jahil ini, fardu, wajib kita kena tuntut untuk menghasilkan barang ni. Tiada harus, yakni haram bagimu meninggal akan dia, meninggal akan menuntut, meninggal akan menuntut akan dia akan barang tu. Kemudian di dalam syarah Minhajul Abidin Sirajut Talibin,
Wa illa waqa'ta fil halak. Dan jika tidak, jika tidak engkau menuntut akan dia ni, maka nescaya jatuh engkau pada kebinasaan. Jadi ini penghujung pembicaraan berkaitan dengan qadar, sakatan fardu ain daripada ilmu tauhid. Yang mana ilmu yang wajib tak dapat tidak kita mempelajari 3. Tauhid, tasawuf dan fiqh. Kemudian Imam Ghazali datangkan tauhid, tasawuf, fiqh ni luah. Hak qadar fardu ain setakat mana? Yang mana Imam Ghazali terdahulunya datangkan 2 persoalan. Soalan yang pertama, apakah ilmu yang wajib engkau pelajari tak dapat tidak? Jawapan dia mudahlah. Tauhid, tasawuf, fiqh. Soalan yang kedua tu, apakah dia punya kadar sakatan daripada ilmu tauhid, tasawuf, fiqh yang tak dapat tidak engkau pelajari tu? Sakatan dia, hak dia setakat mana? Maka tadi pun datang dia punya sakatan dia, sakatan fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh. Sakatan ni cukup mustahak. Kita yang belajar cukup mustahak. Kita nak memastikan anak isteri kita ajar dengan ilmu yang cukup dengan kadar fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh. Bang kali okey dah, bang kali selesai dah fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh. Selesai dah. Setakat mana hak selesai fardu ain tauhid tu? Setakat mana? Sebab kita nak sebut selesai ni kena tahulah. Selesai ni ada sakatan dia kan? Macam mana? Sakatan duduk sini, alhamdulillah selesai dah. Baru dia cerita selesai. Tapi kalau sakatan kita tak tahu, selesai dah. Maknanya lepas dah hak sakatan fardu ain. Dah setakat mana sakatan fardu ain? Tak tahu. Dah kata selesai beres. Ke macam mana? Kita nak kata selesai satu perkara ni, tahulah setakat mana yang selesai tu. Dia ada sakatan dia kan? Samalah kalau buat kerja. Mu buat kerja hot ni. Beres, kerja ni selesai lah. Kita tahulah sakatan kerja kita. Hak hari ni yang kita nak kena buat apa. Beres dah. Okey, selesai dah. Boleh kita cerita. Sebab sakatan kita tahu jelas. Dan kita sudah selesai sakatan. Tu contoh. Jadi macam mana untuk memastikan kita menyelesaikan belajar fardu ain tauhid, tasawuf, fiqh kalau kita tidak mengetahui dia punya sakatan? Ni jangan gamuk-gamuk ni. Ini kewajipan fardu ain yang ijma' ulama' ni. Jangan duk gamuk-gamuk. Kalau kita dah selesai lagi sakatan fardu ain, kita berhenti dah belajar, kita tak selesai lagi sakatan fardu ain, kita pergi bersibuk dengan ilmu yang bukan fardu ain, berarti kita tidak menyelesaikan kewajipan fardu ain. Berdosa besar kita. Haram kita. Berdosa besar. Ada ni. Sebab dia ada sakatan, dia hak dia. Lepas tu mustahak. Ni atas diri kita. Lepas tu hak kita wajib ajar pada isteri dan anak kita, sakatan yang samalah. Alhamdulillah. Bab tauhid fardu ain kita selesai dah ada isteri anak-anak kita. Sakatan memang kita tahulah sakatan dia. Tasawuf fiqh pun alhamdulillah selesailah. Kira ulang balik. Ataupun kita mendalami ilmu-ilmu agama Allah yang luas, hak fardu kifayah, hak sunat-sunat kita belajar. Dan apabila kita tahu sakatan, alhamdulillah selesai sakatan, kita akan jadi relax lah sikit pada ni. Jadi tenang lah kitanya. Tak jadi tergesa-gesa dah. Kalau kita kata gak merdeka lah. Selesai kita. Alhamdulillah. Tapi kita tak tinggal belajar.
Tapi kita belajar tu untuk mendalami lagi, untuk mengulangi ke. Mana dalam keadaan kita, alhamdulillah. Pada ni. Sebab dengan ilmu fardu ain itulah kita dapat menjalani jalan agama yang sebenar. Jalanan akidah pun sebenar, jalanan tasawuf fiqh pun sebenar, makna barulah sebenar kita menjalani jalan agama. Barulah sebenar kita di kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Sebab untuk memastikan sakatan fardu ain tauhid kita beres, untuk memastikan kita ni benar-benar di kalangan orang yang beriman. Untuk memastikan fardu ain tasawuf fiqh beres, untuk memastikan kita benar-benar di kalangan mereka yang beramal soleh, yang akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum, telah redha oleh Allah daripada mereka itu, mereka yang beriman dan beramal soleh, yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat redha Allah, nak dapat janjian syurga, beriman dan beramal soleh. Untuk memastikan kita dan keluarga kita beriman dan soleh, kena pastikan sakatan fardu ain tauhid tasawuf fiqh kena selesai. Sakatan ni mustahak ni dalam kitab Minhajul Abidin ni. Cuma beginilah, kita nak cari kitab tauhid yang solid, cukup fardu ain, tak ada lebih, tak ada fardu kifayah, payahlah. Mana kalau kita kata kitab Faridatul Faraid lah. Di dalam tu lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Beres fardu ain di dalam tu. Tapi dalam kitab Faridatul Faraid banyak dah fardu kifayahnya. Banyak dah fardu kifayah di dalam tu. Pada ni. Kalau kita kata dalam kitab Minhajul Abidin ni, cukup fardu ain di dalam ni, tapi dia sudah luah. Kalau permulaannya, kitab penawar bagi hati. Kalau kata kitab fiqh, kitab Matan Badrin, di dalam tu cukup fardu ain, tapi luas sangat dah, banyak fardu kifayah. Kalau kita nak fiqh fardu ain, ambil kitab Wisyahul Afrah. Kitab Matan Badrin, kitab Wisyahul Afrah, pengarang yang sama, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani, pengarang yang sama. Antara kitab Matla'in dengan kitab Wisyah. Dan kita mat'ain cukup dah fardu ain, cukup di dalam tu, tapi sudah luah, banyak fardu kifayah. Nak fardu ain permulaan, kitab Wisyah. Dalam kitab Minhajul Abidin cukup fardu ain, cukup, tapi dia sudah luah. Nak fokus kepada muqaddimah permulaan belajar fardu ain tasawuf, kitab penawar bagi hati. Kalau kita tauhid, kitab Faridatul Faraid, tapi dalam kitab Faridatul Faraid itu banyak dah fardu kifayah. Tapi dalam tu lengkaplah fardu ain pembicaraan ke-6 rukun iman. Gitulah cara ringkas. Pada ni. Sebab yang penting sangat dengan sukatan ni, sebab kita belajar setara kapung je. Kita belajar secara kapung, bukan belajar duduk pondok. Belajar duduk pondok ni sehari-hari belah-belah kitab. Kita ambil belaka pun tak apa. Banyak fardu kifayah, tapi fardu ain tu sekali dah lah di dalam tu. Tak using dah. Sebab belah-belah kitab sehari semalam. Adapun kita belajar kapung ni, sekali satu kuliah yang kita hadiri, itu untuk orang yang beres dah fardu ain 3 ilmu tu. Sebab 3 ilmu ni, tak apalah. Tauhid satu malam, tasawuf malam nanti pula, fiqh malam nanti pula. Kita umur berapa sebenarnya? Umur 10, 11, 12 tahun. Balighnya belum, boleh lah. Kalau anak-anak kita bawa ngaji gitu boleh lah, sebab kita tak balik lagi. Kita ni balik lama dah. Kita balik lama dah, dan kita duduk dalam keadaan jahil fardu ain lama dah. Malaikat catat dah sebesar setiap saat lama dah. Kita nak bertaubah sekarang, 3 ilmu, tauhid, tasawuf, fiqh. Faham-faham lah. Sebab kita berkewajipan belajar bermula dari umur kita balik. Kita tidak belajar, malaikat mula catat dah sebesar kerana mengekali jahil fardu ain tauhid, jahil fardu ain tasawuf, jahil fardu ain fiqh.
Dosa besar kerana jahil ilmu. Dosa besar akidah salah. Dosa besar yang lain berpunca daripada jahil fardhu ain tauhid. Dosa besar sifat-sifat kecelakaan dalam hati, dosa besar yang lain berpunca daripada jahil fardhu ain tasawuf. Dosa besar kerana sembahyang tak sah, dosa besar yang lain berpunca dari kejahilan fardhu ain fiqh. Ni. Bila malaikat catat dosa ni, bermula mau balik. Balik kita bila? Lama dah. Kemudian kita pun bertaubah. Jadi kita nak bertaubah ni, kita kena melengkapkan rukun taubah. Dengan bahawa menyesal kerana dahulu kita tidak belajar ilmu fardhu. Itu rukun taubah yang pertama. Sekarang kita sedang belajar fardhu ain tauhid tasawuf fiqh. Sedang belajar tu macam mana? 3 ilmu ni. Sekali seminggu belaka 3. Tu bukan sedang belajar gitu. Hak tu orang hak beres dah. Orang hak merdeka dah. Orang yang hanya nak mengulangi fardu ain sahaja. Itu atas masing-masing lah. Atas masing-masing. Sekurang-kurangnya kita masuk majlis ilmu sekali sehari. Dengan langit yang terbuka, kita mengikuti hak FB pula. Untuk sekurang-kurangnya, sehari ada tauhid fardu ain, sehari ada tasawuf fardu ain, sehari ada fiqh hak fardu ain. Tu paling kurang tu. Hak sebenarnya berehat sekejap dunia. Kalau kerja, minta cuti tanpa gaji boleh setahun. Lepas tu, pergi ngaji pondok, sehari-hari belah-belah hutih. Tu baru sebenar. Tapi saya pernah cerita ni. Ada orang yang dengan kesungguhan dia, dengan kesibukan kerja dia, satu hari 2 rakaman tauhid, satu hari 2 rakaman tasawuf, satu hari 2 rakaman fiqh fardu ain. Diusahakan juga tiap-tiap hari. Dan kerana kesibukan dia dengan kerja dia, dengan keluarga dia. Ini orang betul-betul bertaubah. Bukan hanya belajar tauhid sekali seminggu, tasawuf sekali seminggu. Hak ni orang hak beres dah ni. Ni kita bertaubah. Bila kita bertaubah, malaikat tidak lagi catat dosa besar kerana jahil fardu ain. Tapi kita masih lagi jahil fardu ain, tapi kita sedang dalam mempelajari untuk menyelesaikan hak qadar fardu ain tauhid, tasawuf dan fiqh. Ini qadar ni cukup penting. Sebab kita ni kalau kata gak apa dah? Panggil apa? Sepuk-sepuk. Faham tak sepuk-sepuk? Atas tong. Faham atas tong? Sepuk-sepuk. Maknanya apa? Nak lemah lela dah. Mana sepuk-sepuk atas tong je. Kita ni benar-benar bertaubah ataupun tidak daripada dahulu jahil fardu ain. Badan ni. Kalau lepas pun sekadar-sekadar je. Dengan hak kita belajar qadar kapung. Dalam keadaan seumpama tu, hak kalau kita kata kita fokus lah. Sehari-hari ada tauhid, ada tasawuf, ada fiqh. Tak kira lah. Hak masuk majlis ilmu ke, ataupun rakaman-rakaman ke, live FB tak kira lah. Hak fardu ain saja ni. Pun sepuk-sepuk dah, tiba-tiba dengan qadar seumpama tu, kita bersibuk dengan ilmu hak fardu kifayah. Macam mana kita? Syarat membenarkan seumpama tu. Sebab kita ni dalam keadaan wajib kena segerakan beres hak ni. Sebab ni kena belajar bermula mau balik. Yang sebenarnya wajib diajak oleh ibu bapa sebelum anak masuk mau balik. Yang sebenarnya wajib diajak oleh ibu bapa sebelum anak masuk mau balik. Lepas balik tak payah belajar dah. Akidah jaga molek, hati tasawuf jaga molek, bab sembahyang bang jaga molek. Bermula mau balik, malaikat catat je, catat dengan akidah yang sebenar. Malaikat catat dengan sifat hati yang baik. Malaikat catat pahala sembahyang yang sebenar. Bila ni? Bermula daripada mau balik, ada catatan masing-masing. Malaikat catat pahala berpanjangan. Yang mana kitanya beriman dan beramal soleh. Ilmu diajak oleh ibu bapa sebelum masuk mau balik. Tapi kita dapat ke didikan yang seumpama tu? Tak dapat. Maka kewajipan naik atas batang tekak kita sendiri. Bermula mau kita balik, tapi kita tidak menunaikan kewajipan ni.
sampai bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, kemudian baru nak bertaubat. Ni kena pastikan. Sakatan ni kena pastikan. Jangan pergi pada hak lain. Ni. Faham tak? Kadang-kadang orang hak jenis minat majlis ilmu ni minat. Subuh dimasuk majlis ilmu. Zuhur asar ada kuliah ilmu rekah-rekah. Zuhur ada kuliah ilmu rekah-rekah. Maghrib atau tetaplah kuliah maghrib ya. Tiap-tiap hari. Tapi fardhu ain tauhid tak ada. Beratnya sekali sebulan. Pada tasawuf tak ada. Sekali sebulan ada. Hak pekoh bab ibadah, bab semayang, bab taharah tak ada. Apa tu? Maknanya dia masih lagi mengekali jahil fardhu ain, dosa besar, macam mana pegangan. Macam mana bicara bab sifat hati. Macam mana bicara bab semayang. Ni orang hak sentiasa berada majlis ilmu. Jadi kalau kita yang belajar tak susun molek, orang yang mengajar pula tidak ikut disiplin guru. Orang yang mengajar tidak ikut disiplin guru, pastikan fardhu ain untuk umum. Fardu kifayah kita buat kelas khususi. Ada ni. Fardu kifayah buat kelas khususi. Fardu ain kelas umum. Biar cukup molek. Nak mengajar tanya tepat tu. Tepat ni macam mana ni? Tauhid ada? Ada. Pasti okey. Tasawuf ada. Pekoh ada. Jadi hak nak tambah hak mana ni? Nak tambah hak mana antara tiga? Bincang Ada ni. Sebab kita ni mengaji qada kapung. Bukan mengaji pondok belah-belah kitab sehari semalam, bukan. Jadi atur sukatan dalam kitab minhaj ni kena atur molek atas diri kita sendiri. Kita bertanggungjawab atas diri kita, atas keluarga kita sendiri. Kita bertanggungjawab atas keluarga kita. Orang yang mengajar lagi besar tanggungjawab. Orang belajar mukallaf, akil balik, bertanggungjawab atas diri sendiri. Pandai? Bertanggungjawab atas anak isteri. Orang yang mengajar pula bertanggungjawab lebih luas lagi, sebab orang nak belajar ni, orang nak belajar fardu ain. Kita kena ajar hak fardu ain. Orang yang nak belajar ni tak tahu pun dianya. Dia mari nak duduk majlis ilmu je, tak tahu apa. Tak ada hala tuju. Hak sakatan kitab minhaj ni dia tak tahu pun. Tapi walaupun dia tak ada ahli tuju, tak tahu sakatan pun, apabila yang mengajar ni ada disiplin guru, dia dapat memberi ilmu yang ilmu fardu ain kepada orang belajar yang tak ada ahli tuju. Jadi apabila guru yang ada adab disiplin seorang guru ni, walaupun yang belajar tu tak ada adab, tak tahu pun disiplin ilmu, tak tahu pun ilmu mana yang sepatut dicari, panggil apa? Tak ada ahli tuju, dengan sendiri dapat ahli tuju. Apabila guru yang beradab tadi ni diajar ilmu mengikut apa yang diperlukan oleh orang belajar. Lepas tu nak kita Sairus Salikin, adab murid, adab muta'allim hanya 7. Adab muallim, adab guru 17. Ingat baik. Adab muallim, adab guru ada 17. Di antaranya hak berkaitan dengan penekanan ilmu fardu ain. Jangan kita buat ringan ni. Takkanlah gitu. Takkan kita nak tahan orang di pitu. Kamu ni nak belajar kelas ni, kamu fardu ain beres tak lagi. Kenapa nak tunggu pitu? Sebab ajar ilmu bukan fardu ain. Kenapa tak ajar ilmu fardu ain? Buat main, buat nganying pula. Seolah-olah kena tunggu pitu. Siapa fardu ain lepas dah baru masuk kelas kami. Makna kelas tu bukan fardu ain. Kenapa kita adakan kelas bukan fardu ain kalau masih lagi ramai orang yang fardu ain tak beres? Ramai sangatlah fardu ain tak beres sebenarnya. Kenapa kita gajar ilmu yang lain? Kita mempermain-mainkan pula adab sebagai seorang guru untuk memastikan ajar ilmu fardu ain sebelum nak ajar ilmu fardu kifayah. Ni adab disiplin sebagai muallim, sebagai guru. Guru yang beradab, guru yang mursyid. Maknanya kalau orang belajar ni tak ada hala tuju sekalipun, alhamdulillah dia jadi ada hala tuju.
Tapi ingat, kita masing-masing bertanggungjawab atas diri kita. Kena tahu dalam kitab Minhaj. Lepas tu kita nilai diri kita sendiri macam mana. Qada fardu ain tauhid kita setakat mana. Fardu ain tasawuf setakat mana. Fardu ain fiqh setakat mana. Hak mana yang kita perlu mengulangi. Kalau sudah selesai tiga-tiga. Hak mana yang perlu kita tumpu. Sebab ni lah hak paling kurang daripada fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Atas diri masing-masing. Kita belajar mengikut keperluan masing-masing. Ada ni. Kita belajar mengikut keperluan masing-masing. Bukan ikut guru yang mengajar dan bukan kerana tempat yang kita suka pergi. Bukan. Ada orang dia suka turut guru. Tak, bukan turut guru. Turut keperluan kita. Ada orang suka berada pada satu tempat. Kalau masjid itu memang selesa. Selesa. Tempat wuduk selesa, tempat tandas selesa, bagi bawa isteri anak-anak pun selesa tempat tu. Bukan kira tempat, kira keperluan kita, keperluan keluarga kita. Hak qadar fardu ain. Beres keperluan, barulah kemahuan. Kita suka hak mana. Beres keperluan, barulah kemahuan. Kita ni kalau pekoh, kita suka sangat, kita mahu sangat. Okeylah, ikutlah kemahuan. Tapi keperluan, beres. Ada ni. Kalau keperluan tak beres, ikut kemahuan pun orang noh. Kita banding macam kehidupan lah. Kalaulah pendapatan kita cukup-cukup je untuk keperluan keluarga, kita banyak kemahuan kitanya. Tak boleh ikut kemahuan. Sebab apa? Sebab pendapatan kita sepuk-sepuk atas tong terhad. Kita kena utamakan keperluan diri, keperluan keluarga. Kemahuan, tak boleh turut kemahuan. Sampai masa alhamdulillah, rezeki jadi bertambah, pendapatan jadi lebih. Bolehlah kita nak bersekalikan dengan kemahuan kita. Ada ni. Tapi kalau keperluan tak cukup, kita ikut kemahuan kita, hara rumah tangga. Sama juga tadi kita belajar ni, sepuk-sepuk je atas tong je. Ikut keperluan. Fardu ain tauhid, tasawuf fiqh. Kemahuan, ya kita ada kemahuan masing-masing. Ada orang minat tauhid. Tebal-tebal kita tauhid dia belajar. Ada orang minat tasawuf. Ada orang minat fiqh. Tak apa lah, itu kemahuan. Itu semua ilmu agama berlaku ilmu syariah. Tapi keperluan, alhamdulillah beres. Tu. Hak ni hak kita nak cerita bab keperluan. Hak qadar fardu ain. Dia cerita qadar fardu ain ni di antaranya kitab Hidayatus Salikin. Kitab Jawi Hidayatus Salikin. Karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dengan Syarah Al-Fatani ni adalah apa panggil apa? Kawan seperguruan. Gitulah dia panggil dah. Kawan seperguruan. Jadi kita Hidayatus Salikin didatangkan fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Tapi lebih detail, lebih panjang dalam kitab Minhajul Abidin. Dan inilah di antara sebab kenapa saya ambil kitab Minhajul Abidin. Kemudian saya hanya ambil bahagian Aqabah ilmu. Kerana nak penekanan ni lah. Penekanan bab ilmu. Penekanan bab ilmu. Fardu ain tauhid, tasawuf fiqh. Kalau kita tak ikut dia punya sakatan ni rupa belajar. Tapi dalam keadaan mengekali jahil fardu ain. Walaupun kita belajar tu ilmu hak fardu kifayah sekalipun, tetap malaikat catat dosa besar kerana mengekali jahil fardu ain. Tu hak bab jahil fardu ain. Tadi bab akidah pula macam mana, bab syariat batin, syariat zahirnya macam mana pula. Mana kita duduk majlis ilmu pun kita kena kira lah. Kira kepada diri masing-masing. Kena kira molek. Ini ada kitab Minhajul Abidin. Jadi sekarang ni di penghujung qadar fardu ain daripada ilmu tauhid. Secara jumlah, secara ijmal, secara umumnya, tiap-tiap barang yang tak selamat akidah kita. Setengah jahil. Maka wajib kita kena belajar molek dalam bab ni. Kalau tidak, maka jatuh engkau dalam kebinasaan. Hak mana hak paling besar kebinasaan? Mazali sudah mengatakan bahawa beriktikad dengan etikad ahli bid'ah
adalah engkau serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Orang dok semayang ni berat sangat-sangatlah. Orang dok semayang ni berat sangat-sangat tiang agama. Orang tinggal puasa ni berat sangat-sangat, itu rukun Islam. Orang berjudi minum arak ni berat sangat-sangatlah, dosa besar. Orang terbabit dengan riba rasuah berat sangat-sangat, dosa besar. Tapi yang paling berat sekali kalau berpegang dengan i'tiqad ahli bid'ah, itulah hak paling besar kebinasaan. Jikalau engkau beriktikad dengan i'tiqad ahli bid'ah, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan. Kena ingat baik. Jadi tiap-tiap barang yang tak selamat kita, tak selamat i'tiqad kita daripada binasa serta dengan jahil, maka wajib engkau pelajari akan dia. Tiada harus engkau meninggalkan dia. Berdosa haram kita meninggalkan tiap-tiap barang, tiap-tiap ilmu yang tidak akan selamat akidah kita serta dengan jahil. Yang saya ulang sama-samanya hak bab qada dan qadar, dan juga hak berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih. Untuk memastikan kita betul-betul beriktikad dengan iktikad yang khalis. Dalam suratul Ikhlas, suratul Ikhlas dimulai dengan ayat qul huwallahu ahad. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat segala-gala. Allah perbuat akan perkara yang Allah qada'kan. Tu qada' qadar, rukun iman yang ke-6. Ayat yang terakhirnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ni. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ayat-ayat yang mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih. Hak tu fardu ain kita kena kemah molek. Kalau dulu-dulu rekah-rekah padang. Sebab dulu-dulu ni tak ada mari pahaman-pahaman pelik Tak ada mari pahaman pelik. Sekarang ni mari macam-macam pahaman pelik berkaitan dengan huraian ayat-ayat mutasyabihah. Akhir menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Boleh tunjuk pula satu tahap Allah dia berada di atas. Boleh tunjuk pula dengan tangan. Menyabitkan tempat arah bagi Allah Subhanahu wa taala secara mani-mani. Mengajar ilmu agama seumpama ni tidak ada sebarang tindakan daripada pihak berkuasa agama. Mani-mani. Pada ni. Kenapa tu? Terpesong pada pembicaraan ayat-ayat yang mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih. Kena kemah molek sifat yang keempat daripada 20 sifat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kena kemah molek. Sebab sebagaimana bicara keesaan, sifat yang keenam wahdaniyah, sifat yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dua-dua sifat ni pecah tiga belaka kan kita ngaji. Wahdaniyah pecah tiga. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'an, pada perbuatan. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith pecah tiga juga. Mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat, mukhalafah pada perbuatan. Itu kaedah sifat 20 yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh ulama-ulama muktabar 1000 tahun lebih dah, dan diteruti oleh ulama-ulama muktabar yang lain. Mari orang kemudian sifat 20 ni salah, sifat 20 ni tak betul, macam-macam pula tomahan. Ni sifat 20 tu 1000 tahun lebih dah diikuti oleh ulama-ulama muktabar. Dikatakan salah, diperlekehkan, ditertawakan. Bukan dikata pula sifat 20 inilah yang menyebabkan umat Islam berpegang akidah yang sesat. Sebab gitu pun. Jenayahnya sifat 20 ni. Jenayah pada i'tiqad ia letak. Berat-berat. Ada ni. Walah kaedah sifat 20 kaedah yang terbaik. Pembicaraan mukhalafatu ta'ala hadis 3. Pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Bicara wahdaniyah pun 3.
Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat segala-galanya, sama sekali tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, tak ada, tutup buku. Amal ibadah sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan yang jatuh kepada kafir ijma' ulama. Orang Islam pada zahir, tapi di sisi Allah hukum akhirah kafir, kekal neraka selama-lamanya. Kalau mati dengan i'tiqad yang kafir, walaupun zahirnya orang Islam bersembahyang, berpuasa sekalipun. Ini bicara bab iman, bukan bicara bab Islam. Islam kita warisi, Islam kita warisi, iman kita tidak warisi. Orang Islam pastilah beriman, tu tak reti sangat gitu. Orang Islam pasti beriman, tak reti sangat. Islam warisi, iman tidak warisi. Islam tidak berlaziman dengan iman. Islam, iman. Contohlah kita kata jelasnya. Orang munafik, orang Islam hidup bersama dengan Nabi SAW di Madinah, berjemaah di belakang Nabi SAW. Kemudian meninggal, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Abdullah bin Ubay dikapankan dengan jubah Nabi SAW, orang Islam, tetapi tidak beriman, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kekal neraka, bukan neraka lapis paling bawah sekali, neraka hawiyah. Mana Islam lain, iman lain. Yang mana terkadang mensyirikkan Allah pada perbuatan, hak sampai tahap kafir ijma' ulama. Kalau kita kemah molek pembicaraan kaedah sifat 20, hak keesaan pada perbuatan keluar dua makna. Kemudian ternapi tertolak dua kesyirikan. Satu kesyirikan khilaf pada kafir, satu kesyirikan kafir ijma' ulama. Tu kena ngaji molek. Kita kalau biasa ngaji kaedah sifat 20, kita biasa dengarlah kam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada perbuatan. Muttasil munfasil. Tapi kalau kita tak biasa ni, kadang-kadang kita bilang lekeh pula. Muttasil, munfasil, payah dia kata. Payah apa? Kan berbilang. Mensyirikkan Allah, tidak mengesakan Allah. Dan muttasil, munfasil, payah apanya? Kita ngaji tajwid kan? Mak wajib muttasil. Apa dia mak wajib muttasil? Muttasil, berhubung. Makna dia lah. Muttasil itu berhubung. Apa dia mak wajib muttasil? Mak dan hamzah pada satu kalimah. Tu panggil berhubung. Mak tu dengan alif ke, dengan waw ke, dengan ya, tak kira lah. Ada ni. Mak dan hamzah pada satu kalimah. Tu muttasil. Munfasil, mak pada satu kalimah, hamzah pada satu kalimah yang lain. Tu munfasil, mak jaih munfasil. Mana pun munfasil? Berasing-asing, bercerai. Ke ngaji mana? Tak ngaji mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Kita nak ambil muttasil munfasil tu je. Kam berbilang. Mensyirikkan Allah, tidak mengesakan Allah. Muttasil berhubung. Mana berhubung? Satu perbuatan, Allah buat separuh, hamba buat separuh. Tu muttasil. Atau khilaf pada kafir. Hak munfasilnya, Allah kerja Allah buat langit buat bumi. Makhluk kerja makhluk sendiri, tak ada kena-kena dengan Allah. Atau munfasil, atau kafir ijma' ulama. Itu je. Tak ada pelik lah kaedah sifat 20 ni. Ni bunyikan muttasil pada perbuatan, dia buat pening dah, dia kata. Payah, dia kata. Tak ada payah-payahnya. Kan berbilang. Berbilang pada perbuatan. Mana bukan Allah sahaja yang perbuat. Berbilang ni, muttasil mana apa? Satu perbuatan. Satu perbuatan. Memutuskan. Satu perbuatan. Memutuskan Allah, perbuatan Allah, bubuh tajam dipisah. Itu perbuatan Allah. Kemudian perbuatan pisah sendiri memutuskan. Dia Allah separuh, pisah separuh. Itu muttasil. Ada ni. Hak khilaf pada kafir. Hak munfasil, Allah kerja Allah langit bumi tu. Jalankan matahari, bintang pun semua.
Memutuskan, tak ada kena-ngena dengan Allah. Pisah secara semula jadi, memutuskan secara terpisah daripada perbuatan Allah. Itu hak munfasil. Infisal, berasing-asing. Itu kapi ijma' ulama. Tu contoh. Itu kena ngaji molek lah tunya. Ketika untuk minggu ni, kita sesalah hak kadar, fardu ain, ilmu, tauhid. InsyaAllah minggu depan kita masuk kepada hak kadar, fardu ain daripada ilmu sir, ilmu tasawuf pula. Ni terkadang untuk membezakan rukun iman yang keenam, qada azali. Qada azali yang hanya Allah mengetahui. Tak nak beza dengan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ada ni? Kita bicara qada azali. Kita bicara qada azali yang kita panggil ketentuan pada azal. Qada azali makna ketentuan pada azal. Itu rukun iman yang keenam. Ketentuan pada azal. Qada Allah pada azal. Adapun bicara hak qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, itu qada yang baharu. Qada yang tercatat di suhuf malaikah, suhuf catatan malaikah, qada yang baharu. Yang kita bicara rukun iman keenam, qada azali. Oh, ni pun kadang-kadang tak boleh nak beza. Akhirnya qada Lauh Mahfuz yang azali. Gitu. Qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, qada mana? Qada yang azali. Lauh Mahfuz pun azali juga. Kemudian kalau kita faham betul-betul qada azali, kita faham betul-betul qada azali. Sekalian telah diqada kalau pada azal. Sekalian qada azali, iradah dan ilmu. Sekalian Allah telah qadakan pada azal, iradah, muwafaqah dengan ilmu. Itu rukun yang keenam. Qada, iradah, muwafaqah dengan ilmu. Allah telah mengqadakan sekalian perkara. Mana apa tu? Mubram, putuh belah kedah. Mana ada mu'allak. Kemudian qada azali, iradah ilmu ni mustahil sama sekali berubah. Mustahil sama sekali berubah. Itu hak rukun iman yang ke-6. Hak ada qada mu'allak yang berubah dengan umpama doa. Itu qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, di suhuf malaikah. Allah perintah qalam catat di Lauh Mahfuz, ada yang mubram satu jalan, ada yang muallaq dua jalan. Mubram ni putus satu jalan. Muallaq ni kalau berdoa, kalau tidak berdoa. Tergantung dia panggil. Berdoa diperkenankan, berubah. Tidak berdoa, kekal dengan nasib yang sama. Hak tu di Lauh Mahfuz. Tapi qada azali telah menentukan berdoa ataupun tidak berdoa. Sampai masa dia berdoa, nasibnya berubah. Itulah hak azali. Sampai masa dia tidak berdoa, nasibnya tidak berubah. Itu hak azali. Pada ni, yang tergantung, yang seperti berubah hanya pada Lauh Mahfuz dan suhuf malaikah. Tapi hak pada azal, hak rukun iman yang keenam, tidak ada yang tergantung, mustahil berubah sama sekali. Berdoa ataupun tidak, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak ni tak nak beza ni kadang-kadang. Yang kita bicara hanyalah, yang kita bicara pada rukun iman yang keenam adalah bicara qada azali. Hak saya sebut tadi kitab Faridatul Faraid, cukup dalam tu fardu ain. Tidak membicarakan qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tidak membicarakan qada yang tercatat di suhuf malaikah. Tidak membicarakan qada yang tercatat di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Itu qada yang baharu. Ada yang mubram satu jalan putus, ada yang muallaq. Tapi walaupun tergantung, apa yang berlaku adalah qada azali. Mana tergantung hanya pada catatan sahaja. Yang diperintah catat seumpama tu. Pada ni.
Tapi yang hakikinya balik kepada rukun iman yang keenam, qada azali. Ta'alluq Tanzil Qadim bagi iradah, muwafaqah dengan ta'alluq Tanzil Qadim bagi ilmu. Mana apa? Allah telah menentukan segala-gala pada azal, Tanzil Qadim, sebagaimana Allah mengetahui pada azal, Tanzil Qadim bagi ilmu. Sekalian perkara tidak ada yang tergantung. Kalau ada qada azali yang tergantung, bukanlah kata Allah menentukan segala-gala. Kalau qada azali tergantung, mana letak ilmu Allah Subhanahu wa taala? Tergantung, belum memutuskan. Tiba-tiba berubah. Mana duduk ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau seumpama ni pemahaman belum mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan ilmu. Belum mengenal Allah, sembahyang puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bicara cukup mudah sahaja. Ketentuan azali. Allah telah mengqadakkan segala-gala kepada azal. Macam mana timbul mu'allaq tergantung? Tergantung ni Allah belum mengqadakkan lagi, Allah belum memutuskan lagi. Kena qadak azali ni pula muwafaqah dengan ilmu. Bila muwafaqah dengan ilmu, mustahil berubah sama sekali. Lepas tu dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi aw yunsha'alahu fi asari falyasil rahimah." Nabi kata, sesiapa yang mahu diluaskan rezekinya ataupun dipanjangkan umurnya, maka hendaklah hubung silaturahim. Nabi kata, nak luas rezeki, hubung silaturahim. Nak panjang umur, hubung silaturahim. Itu adalah qada mu'allaq yang tercatat di Lauh Mahfuz. Itu bukan bicara qada azali. Sampai masa dihubung silaturahim, rezekinya diperluaskan, umurnya dipanjangkan, hubung silaturahim itulah qada azali. Rezeki diluaskan, itu qada azali. Umur dipanjangkan, itulah qada azali. Sebaliknya sampai masa seseorang yang lain pula langsung tidak hubung silaturahim. Rezekinya sempit, umurnya tidak dipanjangkan, dia tidak boleh rahim, itulah qada azali. Rezekinya tidak diluaskan, itulah qada azali. Umurnya tidak dipanjangkan, itulah qada azali. Ada ni. Jadi maknanya hanya tergantung di Lauh Mahfuz, di suruh malaikat, tapi di iradah ilmu Allah yang kita bicara hak rukun yang keenam, yang kita bicara sifat 20 untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan ilmu. Allah telah mengqadakkan sekalian, tidak ada tergantung dan mustahil berubah sama sekali. Jangan duk fikir Allah nak tengok dulu. Ni ada orang cakap seumpama tu, orang lebih juga. Allah nak tengok dahulu. Kalau dihubung satu rahim, Allah perluaskan rezeki, Allah memanjangkan umur. Allah nak tengok dulu mana ilmu Allah, mana qada azali Allah. Allah nak tengok dulu macam dia kan. Anak wi dak kanak ni, tengok dulu budak tu macam mana. Jangan wi awal-awal tengok budak tu macam mana. Budak ni bagus, periksa dapat keputusan yang baik, baru kita beri. Nak tengok dulu, tu kita jahil. Tuhan nak tengok dulu sama ada nak panjangkan umur ataupun tidak. Ini sembahyang bang dok tinggal ni, Allah ni macam dia. Ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala berpunca daripada tidak mendalami fardu ain pembicaraan sifat 20 pada pembicaraan wahdaniyah, qudrah, iradah dan pembicaraan ilmu. Untuk memastikan kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengenal Allah, barulah amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amal ibadah adalah amal soleh. Untuk beramal soleh dimulai dengan alladzina amanu. Pastikan kita lengkap ilmu fardhu-ain tauhid, memastikan kita di kalangan orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh dengan melengkapkan pula ilmu fardhu-ain tasawuf dan ilmu fardhu-ain fiqh. Dan ada pun hak sakatan kadar yang tertentu fardu
fardu ain, fardu yang tertentu daripada ilmu sir itu, ilmu tasawuf, mengenal bagi yang mewajib akan dia, mengenal akan sifat-sifat hati yang mewajib akan dia dan yang menegah akan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.